Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi yang berbarakah ini, insya-Allah, untuk kita sama-sama mendengar ataupun mengikutilah sedikit perkongsian yang hari tu kita dah buat, ya, mengenai pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat tercinta bab 1, dan insya-Allah kali ni kita nak buat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat tercinta bab 2. Sekejap saya nak alih bagi nampak lighting sikit. Jadi insya-Allah hari ni kita nak sama-samalah, ya, mendengar apakah dia pesan Nabi kepada kita sebagai satu panduan untuk kita hidup dengan baik, kerana Nabi SAW telah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Yang mana bermaksud telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana berpegang kepada kedua perkara itu, iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa nak pegang? Ada bunga kat depan saya. Pegang kepada Quran Sunnah, insya-Allah hidup kita selamat dan tidak akan tersesat. Jadi terima kasih kepada FB. Saya tak pasti, kadang ada nama lelaki, kadang nama perempuan, ya. Saya sebut FB Bazid Aziz, FB Hamsina, FB Arusmil, FB itulah FB yang telah pun join pada pagi ni. InsyaAllah saya minta kita semua share supaya lebih ramai yang mendapat manfaat, insyaAllah. Baik, pagi ni kita nak tengok apakah dia pesan Nabi SAW kepada kita semua. Ya, apakah panduan-panduan yang Nabi telah berikan kepada kita untuk kita melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Dan di antara panduan-panduan yang Nabi berikan kepada kita ialah, pertama saya nak sebut pagi ni, ya, kerana negara kita ni sekarang ni sedang mengalami banjir yang teruk, ya, di kawasan Selangor, Hulu Langat, Kelang, Shah Alam, kemudian sekarang terkini di Mentakak, di Lepeh. Saya pun orang Pahang sebenarnya. Di kawasan Lepeh, ya, banjir yang sangat teruk, ya, sampai bangunan satu tingkat tu sampai ke bumbung airnya. Jadi bila kita melihat kepada musibah yang teruk, ya, perkara-perkara yang sangat-sangat tidak diingini ini berlaku, jadi sebenarnya apa yang boleh kita lakukan? Apakah panduan kepada kita sebagai umat Islam ni bila menghadapi sesuatu perkara yang teruk, ya? Apakah yang kita boleh lakukan untuk menenangkan keadaan? Ya. Terima kasih Puan Syamsiah, yang sudi menonton pada hari ini. Baik. Kadang-kadang kita tengok bila ditimpa musibah, ada yang menyebarkan berita-berita yang tidak pasti. Ya, berita-berita palsu. Ada pula yang awal-awal musibah tu dia menyalahkan dah. Ini mesti sebab kita semua ni maksiat kepada Allah dan sebagainya, ya. Jadi adalah adab-adab dia. Benda muhasabah memang kena muhasabah. Tapi adakah sesuai diucapkan terutama kepada orang yang ditimpa musibah? Orang tu rumah adalah banjir, barang elektrik, kereta semua habis, kita kata depan muka dia, inilah musibah Allah. Kan? Kepada yang ditimpa banjir, sedap dia cakap, kau tak kena. Macam tu lah kan. Jadi ada adab-adab bila ditimpa musibah, sama ada bagi orang yang mengalaminya secara terus ataupun kita di pihak yang tidak mengalami musibah itu. Apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Pertama, bila bercakap bab musibah, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, berkaitan dengan musibah ini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ayat 156. Komen dekat bawah Al-Baqarah 155-156. Ayat ni kalau boleh kita baca, kita baca. Kalau boleh hafal, kita hafal. Satu azimat. Bukan azimat tangkal Satu azimat, pesanan, pegangan untuk kita pegang dalam hidup ni, meyakinkan kita bila mana ditimpa musibah, especially berbentuk kesusahan. Musibah memang kesusahan, ujian. Bila ditimpa ujian yang berbentuk kesusahan, kita pegang ayat ini, insya-Allah dia meredakan kita punya kegusaran hati. Ayat ini bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu musibah kesusahan, mereka mengucapkan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mana bermaksud sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Subhanallah. Ini pada ayat ini Allah memberikan kabar gembira. Allah bagi kepada orang beriman beberapa ujian, ada dalam bentuk suka, ada dalam bentuk duka, dan kesemua yang mendapat ujian kalau bersabar maka dia akan dapat pahala. Kemudian kalau mengucapkan lafaz istirja ni apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kita panggil lafaz istirja. Mereka yang mengucapkan lafaz istirja bila berlaku musibah ni, mereka akan digelar bukti sebagai seorang yang sabar dan syukur. Ini bila kita ditimpa sebarang musibah. Dan kita tengok Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allah inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Ini doa yang Nabi ajarkan. Ungkapan yang Nabi ajarkan bila kita ditimpa musibah, nak sebut apa? Dalam satu hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau cerita, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa oleh, tidaklah seorang mukmin yang ditimpa oleh musibah lalu dia membaca apa yang diperintahkan oleh Allah, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yang mana bermaksud sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Ya Allah, berilah kami pahala kerana musibah ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan berilah kami dan kurniakanlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Wa akhlif li khairan minha bermaksud dan berilah bagiku ganti dengan yang lebih baik daripadanya, melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik. Ini Nabi bagi tahu kita, panduan nabawi kita panggil Nabi SAW bagi tahu kalau salah seorang mukmin ditimpa musibah, lalu dia mengucapkan perkataan ini. Apa dia doa dia? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pertama tu lafaz istirja. Yang kedua disambung oleh doa ketika menghadapi musibah. Maksud dia sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Ya Allah, berilah kami pahala kerana musibah ini
dan tukarkanlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Apa Nabi kata? Kalau seseorang bila ditimpa musibah kemudian dia baca doa ini, maka tidaklah akan terjadi, melainkan Allah akan menukar baginya dengan yang lebih baik. Benda dah jadi, jadi jangan nak kita berkalau-kalau. Kalaulah aku sempat, contoh bila buat banjir, kalaulah aku hari tu sempat angkat semua barang-barang elektrik ni ke tempat tinggi. Kalaulah aku dengar amaran pihak berkuasa supaya kosongkan tempat tinggal, tak adalah jadi macam ni. Betul, benda berlaku, kita ambil iktibar dan ambil perhatian, ambillah pengajaran. Tetapi jangan berkalau-kalau sehingga menimbulkan rasa tidak redha dengan apa yang berlaku. Jadi macam mana nak menguatkan hati tu tuan-puan sekalian? Bila ditimpa musibah, pertamanya ialah baca dahulu kalimah istirja'. Yang kedua, doa ketika menghadapi musibah seperti mana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, kisahnya ialah Ummu Salamah ialah seorang wanita yang mana dia terpisah daripada suami dia bila suaminya berhijrah. Abu Salamah berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Family kepada Ummu Salamah ni tak bagi Abu Salamah berhijrah membawa bersama isterinya. Maka keluarga Ummu Salamah ini menahan Ummu Salamah di rumahnya selama kurang lebih 1 tahun. Bayangkan suaminya ikut sama Nabi berhijrah ke Madinah, terpaksa meninggalkan anak dan isteri bersama keluarga isteri kerana mendapat tantangan yang hebat. Jadi tinggal dekat Mekah. Sampailah kurang lebih 1 tahun kemudian, family kepada Ummu Salamah ni dia rasa kesian melihat Ummu Salamah sedih, sugul sebab terpisah dengan suami. Dia di Mekah, suami di Madinah. Ikut Nabi berhijrah, tak dapat nak bawa anak dan isteri kerana tentangan daripada keluarga isteri. Maka Ummu Salamah ni bila keluarga dia tengok sedih, dia kan sugul, murung, maka mereka pun kesian. Dibenarkanlah Ummu Salamah ni menyusul mengikut suaminya ke Madinah. Tapi selepas hampir 1 tahun kemudian, lama tak jumpa tu, maka akhirnya berjumpalah Ummu Salamah dengan Abu Salamah ini di Madinah. Bila sahaja berjumpa di Madinah, tak lama lepas tu, ialah suami isteri berjumpa mesti seronok. Lama tak jumpa, gembira bila berjumpa. Lepas sahaja dapat berjumpa tu, Abu Salamah mengikut jihad di medan perang dan akhirnya beliau terkorban, jadi syahid di jalan Allah. Bayangkan dah lama tak jumpa, suaminya pula suami yang sangat-sangat baik, kemudian syahid di jalan Allah. Maka Ummu Salamah ketika beliau sedang bersedih, Nabi SAW datang dan baginda mengajarkan kepada Ummu Salamah hadis ini. Ini Nabi pesan kepada Ummu Salamah untuk membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kebaikan di atas musibah ini, berikanlah kami pahala kerana musibah ini, dan tukarkanlah bagiku dengan yang lebih baik. Wa akhlif li khairan minha. Nabi sebut tidak ada seorang pun dalam kalangan orang beriman bila mereka ditimpa musibah kemudian mereka menyebutkan kalimah ini, melainkan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Maka Nabi ajar kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah tertanya-tanya, adakah orang yang lebih baik berbanding Abu Salamah suamiku? Sebab Abu Salamah ni dia suami misali, suami yang sangat disenangi oleh Ummu Salamah. Jadi dalam keadaan beliau terfikir-fikir, baca doa mengharapkan nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi adakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah yang boleh menjadi suami? Jadi nak katalah isteri ni bila dapat suami yang baik memang bersyukur sangat-sangat. Sampai tak terfikirlah pengganti selepas kematian suami. Biasa macam tu. Ada jodoh, tak ada jodoh tu kemudian cerita. Tapi baru-baru meninggal tu fikir macam tu lah. Dan rupa-rupanya memang Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Siapa? Yang menjadi suami kepada Ummu Salamah selepas kematian suaminya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak lama lepas tu baginda hantar rombongan meminang Ummu Salamah. Subhanallah. Rupa-rupanya sungguh lah, ya, bukan manusia biasa-biasa orang kata. Nabi SAW yang menjadi suami Ummu Salamah. Kita boleh katalah, ya, bacalah doa ini. Memang waktu ditimpa musibah tu rasa bergetar dada, nak redha tak redha susah, ya, nak redha ke tak tahu nak katalah, ya. Jangan kita kecam pula, sabarlah. Orang lain ramai lagi lebih susah. Tak payahlah kita cakap macam tu, tak sesuai. Cuma apa yang boleh kita buat, ajarlah doa ini. Sabar ya. Memang susah kan, kesian kat awak. Apa kata, boleh tak saya nak ajar baca doa ni yang Nabi ajarkan bila ditimpa kesusahan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ataupun ini kita gelarkan lafaz istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan pula baca separuh saja. Inna lillah je dia baca. Ya, bacalah sampai habis. Semakkan, ya Allah, ya, aku ini adalah kepunyaanmu, ya Allah, dan kepada Engkau lah aku kembali, ya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak ada satu pun yang bukan kepunyaan Allah. Jadi benda ni menguatkan hati. Disambung pula dengan doa, ya Allah, ya, berilah kami akan pahala yang berlaku, akan pahala atas musibah yang berlaku ini, dan berikanlah kami ganti yang lebih baik berbandingnya. Maksudnya kita redha pada Allah akan musibah, dan doa, ya Allah, berilah kebaikan, ya Allah, walaupun kita nampak memang sebagai keburukan, kerugian banyak. Ada yang baru renovate rumah, ada yang baru beli kereta, ya, kerugian banyak, tetapi kita masih positif, ya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan, berikanlah pahala di atas musibah ini, dan kurniakanlah ganti yang lebih baik daripadanya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Bermakna ini adalah amalan yang Nabi turunkan kepada kita, Nabi wasiatkan kepada kita supaya kita lakukan bila ditimpa oleh musibah. Jadi benda buruk, benda baik boleh tak, ya, kita pilih? Tak boleh. Tak boleh. Kita ni hamba terima saja. Memang Allah dah bagi tahu siap-siap dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah dah bagi tahu siap-siap dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang kita baca tadi. Yang mana kehidupan kita ni memang Allah akan uji, dan kita tak ada hak nak memilih ujian sekian-sekian. Tak nak ujian itu ini. Janganlah uji aku dengan harta benda. Ya Allah, aku tak kuat harta benda, aku sayang sangat. Tak boleh pilih. Jadi bila Allah dah timpa ujian, berasa hati tu berat nak terima, ya Allah, baca kalimah ni. Baca sambil menghayati maksudnya. Ajarkan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. InsyaAllah mudah-mudahan membantu, pertama untuk redha, yang kedua untuk mendapatkan ganti yang lebih baik, ya. Dan kita tengok orang beriman digalakkan menyebut lafaz istirja itu tadi, innalillah wa inna ilaihi raji'un, bukan sahaja ketika ditimpa musibah yang besar, tetapi juga, ya, boleh dibaca ketika musibah yang kecil, ya. Contoh yang telah disebutkan ialah daripada Ikrimah radhiyallahu an, ya, bahawasanya pelita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpadam pada satu malam. Ini pelita terpadam pada satu malam. Lalu baginda mengungkapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya. Maka Ikrimah ini bertanya, wahai Rasulullah, bila dengar Rasulullah baca kalimah tadi, ditanya, wahai Rasulullah, adakah perkara ini juga termasuk dalam musibah? Maka baginda kata, ya, setiap perkara yang menyakiti orang yang beriman, maka ia merupakan musibah. Benda kecil ke benda besar ke, ya, sekecil-kecil hilang selipar di masjid ke, ya, sekecil-kecil gaduh suami isteri ke, sekecil-kecil ada yang tak puas hati ke, sekecil-kecil hilang dompet ke apa ke. Tak hilang dompet tak kecil lah, ya. Sekecil-kecil contoh anak buat sepah terpijak Lego, aduh sakitnya kaki kan. Marah tu. Siapa letak Lego? Itulah orang kata dia dah beli. Jangan letak rata-rata, buang kan. Ya. Tak apa. Apa-apa yang menyakiti, dahulukan dulu kalimah istirja. Supaya kita ni bertangguh kemarahan tu. Yang kedua, supaya kita dapat mengikut sunnah Rasulullah, dan juga tidak cepat melatah bila ditimpa ujian. Dan Nabi dah beritahu kita, siapa yang baca ini kemudian baca lagi doa, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, walaupun sekarang masih belum nampak. Jadi inilah di antara
panduan kita sebagai orang yang ditimpa musibah untuk menghadapi musibah dengan cara yang Nabi ajarkan. Salah satunya ialah dengan membaca lafaz istirja dan doa tadi. Saya ulang, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala di atas musibah ini dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. InsyaAllah, moga dapat kita amalkan. Dan adakah perlu dibaca untuk musibah yang besar seperti banjir saja? Tidak. Musibah yang kecil, apa-apa sahaja yang menyakiti hati kita, apa-apa sahaja yang buatkan kita berasa susah walaupun kecil, boleh baca doa ini. Contoh kat dapur tengah basuh pinggan, pinggan pecah pula kan. Ya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terkejut orang kat dapur. Siapa yang meninggal? Dia tanya kan. Sebab biasa di masyarakat kita innalillah wa inna ilaihi raji'un tu baca bila orang meninggal. Sebenarnya tidak itu saja. Bukan itu saja. Kalimah innalillah istirja ini ialah kalimah yang meluas penggunaan dia. Jadi bila ditimpa apa-apa musibah, bacalah kalimah istirja ini untuk menguatkan hati dan memohon supaya dikurniakan dengan ganti yang lebih baik lagi, insya-Allah. Jadi itulah hadis pertama yang kita ikuti pada hari ini berkaitan dengan bagaimanakah tata cara bila menghadapi musibah. Jadi bolehlah pesan kepada saudara mara kita, dengar berita ada orang mati, jumpa mayat, ya, baca doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mengurangkanlah kita punya kegusaran hati. Bila ada berjumpa dengan orang ditimpa musibah, nak sabarkan dia, gosok-gosoklah belakang dia, kalau boleh lah, kalau kena ikut SOP tak payahlah. Ya, ataupun tenangkan dia, lepas tu cakap kat dia, jomlah kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajarkan dia doa ini, bacakan kepadanya maksud doa ini. Mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada hati. Jadi kita pun kadang-kadang bila ditimpa ujian berat, ya, baca, sama ada dari sudut orang ke, dari sudut harta benda ke, dari sudut apa-apa sekalipun, baca. Kadang-kadang baca kalimah istirja tu berulang kali sampai kuatlah hati kita ni. Bukan sahaja ketika orang meninggal, tetapi apa-apa musibah yang menyakiti orang mukmin, baik kecil maupun besar, insya-Allah. Dan lagi satu pesan Nabi SAW, ya, wasiat Nabi kepada kita yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Ini adalah hadis, ya, berkaitan dengan pertolongan kepada manusia, berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh kita lakukan sebagai orang beriman untuk memperbaiki hubungan sesama makhluk dan dengan Khaliq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kedukaan dunia, nescaya Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan, dari segala kedukaan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang susah, nescaya Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi keaiban ataupun rahsia seorang muslim, nescaya Allah akan menutupi keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu dalam usaha menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mudahkan baginya satu jalan menuju syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada perhimpunan itu ketenangan dan diliputi oleh rahmat dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat,
dan Allah menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, itu keturunannya. Ini riwayat oleh Muslim. Baik, dan kita tengok apakah intipati hadis ni. Saya akan huraikan secara ringkas insya-Allah, asalkan kita boleh dapat intipati hadis ini. Pertamanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan orang mukmin daripada kedukaan dunia, nescaya Allah akan melapangkan baginya kedukaan di akhirat nanti. Benda ni kita sebutkan sebagai apa dia? Balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang melapangkan urusan orang lain, yang cuba untuk menenangkan orang lain, yang memberikan bantuan ketika seseorang sedang menghadapi satu kedukaan. Jadi kalau kita ambil situasi, saya nak kaitkan dengan sekarang situasi banjir. Bila kita menolong orang, walaupun mungkin orang komen, alah kenapa bantuan tak cukup, kenapa bagi nasi je tak bagi barang kering, biskut-biskut nak kunyak kan. Kenapa itu, kenapa ini, tak apa. Steady je babe. Sifatnya manusia ni dia pelupa. Sifatnya manusia ni berkeluh kesah. Jadi kalau kita membantu orang, jangan mengharapkan balasan daripada orang yang kita bantu. Itu lebih menenangkan hati. Tetapi harapkanlah balasan daripada Allah, Tuhan, kepada orang yang dibantu itu. Sebab Allah sifatnya maha membalas. Allah maha menilai. Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Sebab itu kalau kita pegang kepada hadis ini, barang siapa yang melapangkan daripada orang mukmin kedukaan dunia, maka Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan daripada segala kedukaan pada hari kiamat. Jadi kita kena yakin betul dengan benda ni. Bila kita memudahkan urusan orang, membuatkan orang cuba untuk melapangkan kedukaan orang mukmin, maka Allah lah yang akan membalas kepada kita. Dan kita akan mendapat balasan yang lebih baik berbanding apa yang kita buat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pegang ayat ni. Dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah bagi tahu, man amila salihah, siapa yang beramal soleh. Amal soleh ni apa benda sahaja, berbuat baik, benda yang halal lah. Apa benda yang kita buat baik termasuk dalam golongan amal soleh. Bukan sahaja solat, bukan sahaja baca Quran, bukan sahaja bersedekah, apa sahaja. Tolong sediakan makanan untuk orang. Contoh menangguhkan hutang seseorang. Ada orang hutang kita pun tak urgent nak guna, kata tak apalah, tangguhkanlah hutang. Tak apa, nak bayar bila pun bayarlah. Contoh. Apa sahaja amal soleh. Mengalihkan kotoran di jalan. Tolong orang yang sedang kesusahan, terperangkap dalam banjir, kita tolong bagi makanan, apa semua kan. Macam sekarang mendonate dan begitu, campur ayat bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Menderma, menderma walaupun sedikit, RM1 mampu, RM1 tak apalah, dermalah RM1. Itu je yang mampu. Sedikit sahaja kebaikan yang kita buat, apa sahaja itu amal soleh. Dan Allah beritahu wahwa mukmin, siapa yang beramal soleh dan dia beriman dalam keadaan man amila solihah min dzakarin aw untha, baik lelaki ataupun perempuan, maka balasan dia falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bagi tahu, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan dengan yang lebih baik berbanding apa yang telah mereka lakukan. Ini Allah pesan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Kalau anda beramal soleh, buatlah amalan kecil mana pun. Jangan haraplah manusia hargai. Kalau kita mengharap manusia menyebut, harap manusia hargai, satu, tak ikhlas dah. Yang kedua, bimbang kita kecewa, malah dah nak buat dah apa ni. Tolong ke tak tolong ke, mulut tu bising kan. Tolong salah tak tolong salah, komplain aja, geram juga kita kan. Jadi janganlah harapkan balasan pada makhluk, sebab dia akan mudah demotivate kita. Tetapi mengharapkan balasan daripada Allah. Allah tidak akan pejam mata, quote unquote lah, pejam mata kepada kebaikan seseorang. Allah pasti akan membalasnya. Satu, dekat dunia Allah akan balas dengan kehidupan yang baik, hati tenang.
cukup dengan rezeki yang ada, merasa qanaah. Sifat ni sifat orang beriman. Kemudian Allah bagi tahu lagi, dan akan menggantikan mereka, akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik berbanding apa yang mereka lakukan. Maksud dekat akhirat Allah akan memberikan kita balasan yang jauh lebih baik. Kita buat amalan sikit je, Allah yang Maha Pemurah akan membalas dengan balasan yang berlipat kali ganda. Subhanallah. Jadi buat baik tu tak perlulah mengintai-ngintai apa aku dapat, apa yang dapat balasan, terima kasih pun tidak. Contoh, kalau kita buat baik mengharapkan balasan makhluk, nescaya kita akan mudah kecewa. Kerana itulah sifat-sifat kadang-kadang setengah orang dia tak menghargai. Jadi jangan harap balasan makhluk. Yang penting kita tahu di sisi Allah kita mendapat balasan, insya-Allah, ya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memudahkan orang yang susah, nescaya Allah akan mempermudahkan bagi dia dunia dan akhirat. Siapa yang memudahkan orang lain, contoh ada orang dia ada kesusahan, kita berikan kemudahan. Contoh lagi, seperti mana saya sebutkan tadi, kita ada bagi hutang pada orang, orang tu tak mampu nak bayar, sama ada kita halalkan, tak apalah, mudah-mudah je lah, halalkanlah. Hutang pun tak banyak mana, 100 je kan. Tapi kalau 10,000 boleh, 10,000 tak boleh hutang. Ikutlah masing-masing punya kemampuan, ya. Jadi bermudah-mudah sikit, memudahkan urusan orang, nescaya Allah akan mempermudahkan bagi kita urusan dunia dan akhirat kita. Ada je ganjaran dia Allah akan bagi, ya. Dan barang siapa yang menutupi keaiban ataupun rahsia seorang Islam, Allah akan menutupi keaibannya di dunia dan di akhirat. Jadi kita kalau tahu aib ataupun kelemahan seseorang, janganlah kita mencanang-canang. Pegang rahsia tu. Sebab itu kalau boleh tak payah tahu banyak sangat lah. Benda tak penting tak payah ambil tahu banyak sangat. Bila tahu tu takut gatal mulut tu nak menyebar kan. Tahu keaiban seseorang, mulut tu kadang-kadang terlepas cerita, ya, kadang-kadang terlepas cakap, terbagi tahu orang lain. Jadi sepatutnya kita menutup keaiban. Batasan menutup keaiban ni, contoh kalau dosa tu orang tu lakukan secara peribadi, kemudian dia pun menyorokkan dosa dia, janganlah kita bercerita kepada orang. Ini common berlaku zaman sekarang. Nampak penampakan seorang artis di kelab malam. Tak perlu dihebohkan, bukan dia yang bagi tahu. Lainlah kalau dia sendiri upload dekat social media, siap mempengaruhi orang lain, tu tak boleh lah. Itu perlu kita war-warkan supaya tidak menjadi ikutan orang lain. Berikan peringatan secara umum. Tapi kalau dosa peribadi, kita tahu orang tu dia jenis suka apa dia? Suka subuh lambat, ya. Suka subuh lambat. Adalah tak dengan anak bini dia tak baik, tapi tak menjadikan kita boleh membuka aib dia di tempat yang umum. Kecuali kalau contoh, ya, ada orang nak bernikah dengan dia, perlu kita cerita keburukan dia untuk supaya langkah berjaga-jaga, itu perlu cerita pada orang itu saja. Tapi kalau keburukan dia keburukan biasa-biasalah, keburukan yang tidak mudarat kepada orang. Contoh jenis suka kentut bersepah. Tahu kentut bersepah? Kan kita tahu, aku ni kenal dah dia dulu. Mamat ni dia ni dulu kentut bersepah, mana saja dia kentut, rancaknya kentutnya. Jadi tak perlulah, ya, dihebahkan aib, ya, benda yang memalukan. Ni suka tidur berdengkur ni, jenis suka tidur berdengkur. Tahu tak, dia pakai gigi palsu sebenarnya. Contoh, jangan terasa siapa pakai gigi palsu. Fikirlah banyak kali kau nak jadikan dia suami jenis tidur berdengkur ni. Ya, kita yang cerita, orang tu cerita, orang tu lah cerita. Kita tak payah cerita kan. Biar orang tu sendiri cerita. Jadi benda-benda kecil ke, benda-benda besar ke, orang ni jenis mabuk. Yang kadang orang hantar kat gambar, okay ni nampak orang artis ni, nampak dia sedang begitu begini kan. Nampak dia kat kelab malam, dia tengah buat benda yang tak elok, contoh dan benda tu pelaku tu sendiri cuba menyorokkannya. Dia tak memberikan kesan secara langsung kepada orang lain, ya, dosa peribadi dia, maka kita janganlah menyebar-nyebarkannya, kecuali untuk melindungi seseorang ke, kecuali untuk menghalang mudarat. Contoh saya sebut tadi, macam kalau ada orang nak kahwin dengan dia, itu boleh kita cerita hanya kepada orang itu, bukan disebar-sebarkan menjadi tajuk utama berita. Kesian. Jadi kena ada beza berbanding dosa peribadi dengan dosa peribadi yang dizahirkan, yang siap boleh mempengaruhi umum,
Itu boleh dibuat teguran secara terbuka untuk supaya orang lain tak terpengaruh. Itu pun dengan adabnya. Jadi siapa yang menutupi keaiban rahsia seorang mukmin, maka Allah akan menutupi keaibannya pula. Sebab kita pun ada keaiban. Dekat dunia dan akhirat Allah akan menutupnya. Jadi belajar mengetap mulut daripada memperkatakan perihal dosa orang lain. Sebab itu lebih baik tak tahu. Kalau tahu ni rasa takut tercerita, takut terkongsi. Jadi lebih baiklah kita tidak mengambil tahu apa-apa yang tidak penting dan tidak berkaitan. Kecuali untuk tujuan dakwah. Boleh. Dan lagi satu pesanan pesanan Nabi kepada kita, dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu dalam usaha menolong saudaranya. Siapa tolong orang, Allah tolong dia. Siapa mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan dia. Siapa tutup aib orang lain, Allah akan menutup keaiban dia. Semua benda tu berkaitan. Jadi sebab itu, bila kita buat sesuatu amalan, tolong orang, mudahkan urusan orang, orang tak cakap terima kasih, lantak pi lah. Tak apa. Sebab Allah Maha membalas. Bila buat kerana Allah, kurangkan expectation terhadap balasan makhluk. Nabi dah bagi tahu dengan jelas siapa yang memudahkan urusan orang, siapa yang menutup keaiban orang, siapa yang menolong seseorang, maka semua itu akan dapat balasan daripada Allah Ta'ala. Yakinlah. Maka buatlah kebaikan sebanyak mungkin. Buatlah kebaikan. Waktu banjir ni, tolonglah apa yang kita mampu. Jangan tolong salahkan orang je. Mana polis, mana jepah, mana kerajaan. Volunteer. Benda tu tak membantu. Minta maaf cakap. Boleh nak bagi tahu apa kelemahan, apa yang perlu baiki, boleh. Tunggu reda dululah. Sekarang ni boleh bantu apa dia? Menyebarkan poster-poster sumbangan. Memberikan apa-apa kata-kata yang boleh menenangkan. Menyampaikan berita yang sahih. Mengelakkan daripada menyampaikan berita yang buat orang jadi takut. Berita-berita tak betul. Jadi kita boleh tolong dengan cara itu pun bantuan. Yang boleh bagi tenaga, tolong pi basuh rumah orang-orang yang dalam kesusahan lepas banjir tu. Kita kata nak tolong orang tu, pergi tolong betul-betul. Jangan tolong duduk jap selfie balik. Tak boleh. Tolonglah betul-betul bawa water jet ke apa ke, semua tu penat. Tetapi pasti ada ganjarannya. Carilah cara apa yang kita boleh tolong. Tak boleh tolong turun padang bersihkan rumah. Pergi kat media sosial tu, sebarkanlah dalam grup WhatsApp apa-apa yang boleh bagi sumbangan. Siapa nak sumbang, siapa ada duit nak sumbang tu, bagi kat sini NGO itu. Contoh NGO Ustazah Asma Harun dan sebagainya kan ada. Jadi kita bagi apa yang kita boleh buat, nescaya akan adalah balasan daripada Allah. Kemudian seterusnya, dalam hadis tu disebutkan, barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju syurga Allah. Ini untuk kita semua, para pencinta kuliah, para pencinta majlis ilmu, boleh menjadi satu motivasi buat kita. Mudah-mudahan dengan keseronokan, dengan kita punya istiqamah menuntut ilmu ni, Allah mengizinkan kita untuk beramal dengan amalan yang boleh bawa kita kepada syurga Allah, insya-Allah. Kemudian, dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan diturunkan ke atas perhimpunan mereka ketenangan, sakinah, dan diliputi oleh rahmat dan dilingkungi oleh malaikat, dan Allah akan menyebutkan mereka kepada orang yang di sisinya, dan barang siapa yang terlambat dengan amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, itu keturunannya. Barang siapa yang nak beramal, buat amalan yang baik, maka Allah akan memberikan kita apa dia? Allah akan berikan rahmat, Allah akan memberikan keampunan, Allah akan memberikan ketenangan. Ini hadiah untuk orang yang selalu duduk dalam memperingati Allah. Bukan dalam keadaan duduk. Nak kata duduk tu ialah adanya perhimpunan, adanya kita buat majlis ilmu, adanya buat perjumpaan-perjumpaan zikir kepada Allah. Kita minta maaf kadang-kadang online ni pun kita berjumpa bersama-sama ni pun boleh menjadi salah satu sebab kita mendapatkan kebaikan. Gigih tu duk buka on live saya ni. On live daripada ustaz-ustazah biasa surau buat pagi pukul 6.35. Gigih tunggu. Saya nampak beberapa nama yang memang istiqamah.
Ya, Masya Allah. Gigih tunggu ni. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, keampunan dan ketenangan lah, insyaAllah. InsyaAllah ya. Kemudian bila kita membuat satu amalan kebaikan, maka kitalah yang akan mendapatkan balasan dan ganjarannya, insyaAllah. Jadi itulah di antara intipati hadis Nabi SAW yang boleh kita dapatkan pada hari ini, insyaAllah. Pertama tadi ialah kita mengucapkan istirja' innalillah wa inna ilaihi raji'un dan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ketika ditimpa musibah. Ya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan yang kedua tadi, kita tolonglah orang, mudahkanlah urusan orang, tutuplah keaiban orang, kerana kita akan mendapat ganti yang lebih baik berbanding apa yang kita buat tu, insya-Allah. Ya, jadi sampai di sini saja. Mudah-mudahan panduan nabawi ini boleh menjadi panduan untuk kita dalam menjalani kehidupan dengan lebih baik, dan siapa yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nescaya berjayalah kehidupan dia. Dan kejayaan jangan diukur hanya pada harta benda, tetapi diukur pada keseluruhan kehidupan kita, sama ada mendapat rahmat Allah ataupun sebaliknya. Itu saja, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Jangan lupa tonton live daripada surah An-Nur untuk esok pagi. Sekian saja.